Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak murid semua, hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Sirah darjah 6 yang bertajuk Nabi Harun dan juga Nabi Zulkifli. Baik, sebelum itu marilah sama-sama kita membaca doa agar dipermudahkan urusan kita untuk menuntut ilmu pada hari ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nabi Harun fasih berbicara. Nama sebenar beliau ialah Harun bin Imran bin Qahiz sebutannya, bin Azar bin Lawi bin Yaqub alaihi salam. Adik-beradik kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Harun ni merupakan adik-beradik kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun ni merupakan seorang yang fasih berbicara. Sebab itulah beliau ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu Nabi Musa memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Baik murid-murid ni, sebenarnya Nabi Harun ini diutus untuk sebagai pembantu Nabi Musa ni sebenarnya adalah permintaan daripada Musa itu sendiri. Dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan dia pembantu. Maka dilantiklah Nabi Harun sebagai pembantunya dalam menyebarkan dakwah. Sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 34 yang bermaksud, kata Nabi Musa, kata, dan saudaraku iaitu Harun, ia lebih petah, fasih lidahnya daripadaku. Maka utuskanlah dia bersama-samaku sebagai penyokong yang mengakui kebenaranku. Sesungguhnya aku bimbang bahawa mereka akan mendustakan daku. Itu dalam surah Al-Qasas ayat 34. Jadi sebenarnya Nabi Harun lebih fasih berbicara, lebih petah bercakap daripada Nabi Musa. Kenapa? Kenapa Nabi Musa ni dia tidak petah berkata-kata? Kan ada peristiwa dia semasa kecil, dia masukkan dalam mulut dia bara api masa dia duduk dekat istana Fir'aun masa tu. Jadi Nabi Harun ni menggantikan Nabi Musa memimpin Bani Israel selama 40 hari. Kerana Nabi Musa masa tu nak bermunajat di Gua Tur. Kalau ikut kat kitab yang kita belajar ni, dia kata kat sini Gua Tur. Tapi ada kitab lain menyatakan bahawa tempatnya dekat Tur Sina yang terletak di atas Gunung Sinai. Jadi pergilah Nabi Musa ke sana dekat Gua Tur kalau ikut yang kat sinilah dia kata Gua Tur. Jadi Nabi Harun ditinggalkan untuk menjaga kaumnya, untuk memimpin kaumnya iaitu Bani Israel. Jadi sebelum pergi Nabi Musa dia berjanji akan pergi selama 30 hari sahaja. Dia janji dengan kaum dia lah, iaitu Bani Israel. Namun sebenarnya dia kena tambah lagi 10 hari. Jadilah 40 hari. Jadi bila Bani Israel ni dalam masa 30 hari dia tunggu, dah 30 hari dia tunggu Nabi Musa tak balik-balik lagi. Jadi kaum Bani Israel ni rasa kecewa. Dia anggap Nabi Musa ni macam dah mengingkari janjinya. Kemudian bila mereka rasa kecewa ni, adalah salah seorang daripada kalangan mereka yang bernama Samiri.
Samiri ni seorang ahli sihir, kerajaan Firaun. Dan ahli sihir, dia pun cakaplah dekat Bani Israel. Dia kata, dia ambil kesempatan lah. Dia cakap, dia kata Nabi Musa telah Nabi Musa telah tersesat. Dia kata dan mengajak dan diajak Bani Israel mencari Tuhan lain. Dia cakap macam tu. Dia kata Nabi Musa dah mengingkari janjinya. Dia cakaplah dengan Bani Israel macam tu. Dengan kaum Bani Israel tadi tu. Okey, dengan kaum Nabi Musa tadi tu dan juga Nabi Harun. Jadi ramailah mereka yang percaya. Kemudian Samiri tadi ni dia pun buat patung yang berbentuk seekor lembu jantan, dan atas kelebihan sihir dia, Samiri ni, patung itu seolah-olah macam boleh berbunyi seperti lembu, macam hiduplah seolah-olahnya. Jadi mereka ni yang ramai-ramai tadi, penduduk kaum Bani Israel ni pun percayalah itu adalah Tuhan yang patut mereka sembah. Jadi mereka pun sesat, mereka sembah patung tersebut. Puas dan Nabi Harun menasihatkan mereka, tapi mereka tak dengar. Sampailah akhirnya Nabi Musa balik kepada kaumnya. Dah habis dalam 40 hari itulah, dia pun balik kepada kaumnya. Dia tengok kaumnya dah sesat. Jadi Nabi Musa sebenarnya sangat marah. Termasuklah dia marah sekali dengan Nabi Harun. Tapi kata Nabi Harun, sesungguhnya aku tak mampu. Dia kata mereka ramai. Dia kata aku dah puas dah nasihatkan mereka, tapi mereka tetap berdegil. Jadi Nabi Musa pun menghancurkan, kalau ikut sejarah, ada sejarah mengatakan dia membakar patung tersebut, kemudian campak kat laut. Dan kemudian akhirnya Bani Israel ini kembali mengikut ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun semula. Itu kisah dia lah, sedikit kisah dia. Kemudian Nabi Harun ini wafat ketika berumur 122 tahun. Kemudian beliau dimakamkan di Palestin. Itu kisah dia. Seterusnya kita lihat kisah Nabi Zulkifli. Jadi Nabi Zulkifli ni seorang yang rajin beribadah. Nama sebenar beliau ialah Bashar, Bashar bin Ayub AS, iaitu putera kepada Nabi Ayub. Beliau tinggal di negeri Syam sebenarnya. Nabi Zulkifli ni tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua. Negeri Syam itu, raja dia sangat tua, yang sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Sedikit perkongsian tentang macam mana boleh nama asalnya Bashar tapi digelar sebagai Nabi Zulkifli. Pada ketika itu, raja negeri Syam mencari penggantinya. Beliau rasa beliau dah uzur. Jadi beliau mencari penggantinya untuk menggantikan dia memimpin kerajaan Syam. Jadi pada satu hari, raja tersebut berkata kepada seluruh rakyatnya, siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya, juga tidak marah-marah kepadanya, akan aku serahkan kerajaan ini. Dia kata, kerana aku sudah tua, ucap sang raja kepada rakyatnya. Jadi pada ketika itu Nabi Zulkifli pun berdirilah. Dia mengangkat tangan dan berkata, hamba sanggup, dia kata. Kemudian berulang-ulang raja tadi bertanya kepada rakyatnya, namun tidak ada yang menjawab selain daripada Nabi Zulkifli seorang tadi. Maka dengan itu terpilihlah Nabi Zulkifli ataupun Bashar menggantikan raja tadi, dan namanya ditukar ataupun diubah kepada Zulkifli. Apa maksud Zulkifli? Maksudnya orang yang sanggup memegang janji. Jadi Nabi Zulkifli ni seorang yang soleh.
Dia seorang yang sangat saleh. Kemudian sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Zulkifli ni memimpin negeri Syam dengan baik. Beliau ni sangat mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan dirinya dan keluarganya. Itu Nabi Zulkifli. Dia memegang teguh janjinya untuk berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari serta sabar, sentiasa sabar. Dia orang yang sangat sabar dalam keadaan apa pun dan tidak pernah marah-marah. Selain pada tu, Nabi Zulkifli juga beribadah secara berterusan. Itulah tadi puasa yang dia selalu amalkan, puasa siang hari, beribadah pada malam hari. Jadi ibadah itu dia buat secara berterusan. Bukannya sesekali buat tak. Dia buat secara berterusan. Jadi sifat sabar, sifat saleh dia, sifat taat kepada Allah dia, suka beribadah tadi, menjadi contoh teladan kepada seluruh umat Islam pada zaman itulah. Jadi kisah kesalehan Nabi Zulkifli ada dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 85 hingga 86 yang bermaksud, dan demikian pula kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ismail dan Nabi Idris serta Nabi Zulkifli alaihimussalam semuanya adalah dari orang yang sabar, dan kami masukkan mereka dalam kumpulan yang dilimpahi rahmat kami. Sesungguhnya mereka adalah dari orang-orang yang soleh. Demikian kisah Nabi Zulkifli dia dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran kerana sifatnya itu. Baiklah murid-murid, seterusnya latihan. Jawab latihan-latihan ini. Yang pertama, tulis nama sebenar Nabi Harun. Yang kedua, apakah sebab Nabi Harun diutus menjadi Rasul? Yang ketiga, Nabi Harun menggantikan Nabi Musa memimpin Bani Israel selama berapa hari? Kerana apa? Yang keempat, Nabi Harun wafat ketika berumur berapa tahun? Dan dimakamkan di mana? Sambungan latihan tadi, yang ini tentang Nabi Zulkifli. Yang pertama, nama sebenar Nabi Zulkifli ialah siapa? Yang kedua, antara sikap Nabi Zulkifli, nak 3 saja. Macam tadilah yang kita belajar. Jadi, sekian saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.